Anda yakin wang anda patuh syariah? Bersama kami dalam PM Tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dekat studio ni ada orang yang tidak asing lagi lah. Di sebelah kanan saya ni Ustaz Amin daripada KLBSP. Okay. Dan sebelah kiri ni bukan pemain bola. Kalau pemain bola yang lama-lama, umur-umur sebaik saya ni, kenal lah Indra Putra Mahyudin. Tapi ini Indra Syahril. Dia lain pula. Boleh kalau boleh kenalkan diri dulu ke macam mana ke latar belakang. Saya nak mulakan dengan Ustaz Amin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahan. Sama. Nama saya seperti dah disebut tadi, Muhammad Amin Kamarul Zaman, daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Saya secara tugasnya adalah berkaitan dengan penasihatan syariah lah di KBSP. Okey. Ustaz Indra pula. Nama saya Indra Syahril Muasyahid. Saya diamanahkan sebagai pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor lah sekarang. Okey. Ustaz dah berapa lama Ustaz dengan IPF? Dengan KBSP? Sejak 2012, sudah 11 tahun. 11 tahun. Lama. Bukan sepoka lah. Ustaz. Saya 14 tahun. 14 tahun. Lebih. Lama lah saya lagi. Bukan abang. Lagi otai lah. 20 tahun dengan lembaga zakat. Baik Ustaz. Okey, saya nak start yang mana satu dulu ni. Sebab dua-dua orang kiri kanan ni semuanya power. Jadi saya rasa saya nak start dengan yang banyak soalan tak patuh syariahnya dekat Ustaz Indra dulu lah. Ustaz boleh tak Ustaz terangkan apa tu wang tak patuh syariah? Kategori yang macam mana? Nombor ekor tu patuh syariah ke tidak? Macam tu. Ustaz tak? Sila. Okay. Sebenarnya wang tak patuh syariah ni mungkin sebahagian orang dia tak pernah dengar lah istilah tersebut kan? Sebab dia macam apa benda orang tak patuh syariah ni istilah panjang pula tu disebut kan. Tidak patuh syariah. Jadi sebenarnya wang tak patuh syariah ni adalah wang yang diperolehi daripada jalan-jalan yang tidak syar'i. Jalan-jalan yang secara bahasa mudahnya haram lah kan. Bila disebut tidak syar'i ni, dia bertentangan dengan hukum syarak. Dan kalau kita pergi lebih dalam sedikit, wang tidak patuh syariah ini adalah harta-harta yang terdapat larangan ke atasnya, ataupun yang terdapat balasan buruk ke atasnya, ataupun yang dianggap batil. Maknanya ada 3 keadaan di situ. Maksudnya yang terdapat larangan. Contohnya innamal khamru wal maisiru kan disebut dalam Quran kan. Sesungguhnya arak, judi, bertendung nasib dengan busur-busur panah kalau kita tengok ayat Quran kan. Dan kalau kita tengok dalam ayat tersebut disebut juga oleh Allah fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah ia. Maknanya dilarang oleh Allah supaya daripada kita mendekatinya, kemudian kita tak boleh gunalah. Maksudnya dilarang keras oleh Allah fajtanibu. Itu fi'il amar supaya kita tak boleh langsung terlibat dengan perkara-perkara begitu. Itu larangan. Ataupun yang terdapat hukuman had ataupun balasan buruk hukuman had, contohnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kan. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, kedua-dua mereka boleh dipotong tangan mereka kan. Maknanya itu terdapat hukuman had ke atasnya. Ataupun yang dianggap sebagai batil. Batil ni contohnya disebut dalam Quran, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li taqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Maknanya jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Kemudian kamu bawa pula di hadapan hakim untuk memberitahu bahawa benda itu halal ataupun benda itu betul, padahal kamu tahu ianya tak betul. Ini maknanya kita dah tahu dah kita bertransaksi dengan perkara ataupun kita ambil harta itu dengan cara yang tak betul. Tapi di hadapan hakim kita bagi tahu benda tu betul. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Kalau macam contoh orang tu kerja pilot kan, dia bawa Ustaz Amin pergi Kuwait kan. Baik ni.
minum arak pun tidak. Tapi kat dalam kapal terbang tu dia ada serve arak. Yang tu macam mana Ustaz? Ke soalan ngeri lah. Jangan ngeri-ngeri sangat. Okey, sebenarnya ini memang banyak menjadi persoalan dalam masyarakat lah. Apabila sebahagian daripada urusan pekerjaan ataupun kehidupan dia itu ada dipengaruhi ataupun ada terlibat dengan unsur-unsur yang tidak patuh syariah di dalamnya. Okey. Ini saya agak setuju jugalah dengan ada beberapa pandangan yang menyatakan sekurang-kurangnya kita tak terlibat dengan penjualan arak dalam kapal terbang itu pun dah boleh diterima lah. Tetapi kalau orang yang sangat berhati-hati dengan cara pemulihan harta dia, dia akan langsung tidak mahu terjebak dengan aktiviti-aktiviti sedemikian walaupun dia tidak terlibat dengan penjualan arak tersebut. Sama ada dia sebagai juruterbang ke, sebagai pramugari ke, sebagai engineer ke dan sebagainya. Lagi cepu mas. Kerja bank sama juga. Ini disebut lagi dengan jelas kan. Kalau berkaitan dengan riba ni, orang yang menulisnya, orang yang semua ini memang sangat dilarang keras. Maknanya tak boleh langsung terlibat. Okey, tapi Ustaz dia ialah investment tu sikit mungkin Ustaz Amin boleh celah jugalah. Sebab dia kerja dia tolong orang nak isi form. Dia pun cakap labulah kita dalam loan Islami, jangan ambil yang profesional kan. Adakah itu pun jatuh kepada benda dia kalau prinsip dia punya sumber pendapatannya itu adalah bercampur. Okey. Kan kalau dia duduk dalam yang Islamik dan konvensional sekalipun, tapi dia mungkin boleh bercampur antara pendapatannya, maka sebenarnya dia kena jauhilah. Kalau saya boleh tambah sikit sebab pengalaman saya bekerja di bank sebelum ni. Sebelum dekat sini saya di bank dulu. Oh, dekat mana Ustaz? Tak sebut laga dah. Dia bagus lah. Saya pernah bekerja di satu bank ni, di Jabatan Syariah lah bank tersebut. Di mana bank ni di Malaysia sebenarnya, kalau kita sebut bank ni kita kena bezakan lah. Bank yang secara konvensional dan juga bank yang diuruskan mengikut prinsip syariah lah ataupun Islami bank kan. So kebanyakan bank di Malaysia ni dia buat dua-dua. Kan. Kalau bank yang cap harimau atau gambar harimau tu, dia ada yang bisnes dia yang memang konvensional yang kita tahu terlibat dengan riba, tetapi dalam masa sama dia ada juga yang bisnesnya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan patuh syariah, deposit patuh syariah dan sebagainya. Di Malaysia, kalau di luar negara tak apa, kita hukum secara umum bank memang tak patuh syariah. Okey, tapi di Malaysia sebab memang kerajaan kita sendiri pun mempromosikan perbankan Islam. Dan kita cuba untuk mengukuhkan lagi perbankan Islam di Malaysia lah. Itu pertama. Keduanya, kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau bank yang hanya beroperasi secara perbankan Islam saja, saiznya kecil. Contohnya bank Islam kan, saiznya kecil. Berbanding dengan bank-bank yang operasinya ada dua-dua. Dan biasanya yang bank Islam tersebut dia akan kita panggil leverage lah, kan, menggunakan infrastruktur yang konvensional tu untuk dia punya bisnes yang Islam. Tapi dananya of course diasingkan lah, kan. Tapi contohnya jabatan undang-undang, mungkin jabatan undang-undang yang sama, tetapi dia akan advise dua-dua. Yang Islamic punya documentation pun dia akan advise juga. Macam tu lah lebih kurang. Itu di Malaysia lah, kalau saya boleh tambah. Dah apa tadi orang cakap kan, kita nak pergi cakap terus. EPF kan, EPF sekarang ni orang pun dah tahu ada akaun konvensional, ada akaun syariah. Nak tanyalah, kenapa perkenalkan akaun syariah, kenapa tak maintain dia konvensional? Kan dia punya dividen dia banyak. Sini Ustaz, silakan. Boleh. Soalan tu bagus. KWSP ni dah wujud sejak 1951. Lama. So ni dah tahun ke-72. Dia tabung pencen terbesar kan. Dan dia adalah institusi yang menguruskan simpanan persaraan lah disebut, yang terbesar, simpanan ataupun dana yang terbesar di Malaysia. Dan kita dah capai 1 trilion ringgit. 1 trilion. Saya tak tahu berapa kosong tu, kena kira balik. 1000 bilion. 1000 bilion, betul, 1000 bilion. 1000 bilion, maknanya ada 3000 bilion, 3 trilion. 1 trilion. 1 trilion adalah 1000 bilion. 1000 bilion. 3 itu bukan 3.
Dia juta, bilion, trilion. 3,000 bilion. So 1,000 bilion. Bilion. Adalah 1 trilion. Nah, Sekarang 1 trilion. Okey. 1,000 bilion. Lembaga zakat ni tahun ni baru Nak kutip. sekejap ya, kita target 1.25 bilion. Tapi kita tengah nak cuba ni, tengah tak tahulah merangkak ke berlari ke tak tahu. Sekarang ni tengah hampir baru nak ke 900 juta. Pun jenuh. So, bila KWSP ni kita bercakap tentang simpanan persaraan 16 juta rakyat Malaysia. 16 So juta. 16 juta rakyat kita apa? 30 lebih, 32, 36. Hampir separuh lah. baru. Sebab tu dia 1 trilion. Okey, so tak ni lah ya. Okey. Balik pada soalan tadi, kenapa kita perkenalkan? So sepanjang sehinggalah 2017, sebab mula kita perkenalkan 2017 Sepanjang sebelum 2017 tu memang kita uruskan secara konvensional lah. Bila kita sebut secara konvensional di peringkat KWSP, maksudnya apa? Maksudnya bukanlah kita melabur di syarikat arak, judi dan sebagainya, tidak. Kerana kita faham rakyat Malaysia ni ada berbilang-bilang bangsa dan agama. Betul. Jadi benda-benda sensitif tu yang sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan pun. So kita telah letakkan dalam polisi pelaburan kita kata pelaburan beretika. Pelaburan beretika ni apa? Kita bukan cakap sebagai patut syariah lagi ni. Pelaburan beretika baru. Maknanya kita tidak melabur dalam syarikat judi, syarikat alkohol ataupun arak, minuman keras, of course pornografi dan sebagainya, senjata, semua kita tak. Okey, memang kita tak buat. Okey. Itu dianggap tidak beretika. Tak beretika. Tetapi dalam masa sama melabur dalam syarikat bank beretika. Tapi mungkin ada isu syariahnya. Okey. Jadi tak cukup dengan sekadar pelaburan beretika. Okey. Sebab KWSP masih lagi melabur dalam instrumen-instrumen yang berasaskan riba ataupun faedah, kan? Okey. Okey. Jadi bila walaupun dah pelaburan beretika, tetapi ialah kita tahu kesedaran umat Islam di Malaysia apabila kita dah ada perbankan Islam, pelaburan patut syariah pun dah banyak, kan? Sekarang bila tengok KWSP masih lagi diurus secara konvensional, kan? Jadi memang ahli-ahli kita pun bertanya lah sebenarnya. Dan satu aspek yang mereka amat bimbang dan juga menitik beratkan adalah apakah status simpanan mereka apabila mereka bersara. Umur 55 dah boleh buat keluar, umur 50 nanti pun boleh buat keluar, kan? Apa statusnya tu? Adakah besar timbul pula ada yang ustaz-ustaz yang membangkitkan isu, simpanan ni perlu dibersihkan contohnya, kan? Kita sudah tahu orang tidak patut syariah. So, sebab apa semua tu berlaku? Jadi bila kita ahli-ahli kita mula bertanya, so kita mencari alternatif apa yang kita boleh buat di peringkat KWSP. Okey. Dalam masa sama, saiz KWSP tu memang dah besar. Pada tahun 2016-2017, saiz kita dah 700 bilion dah sebenarnya waktu tu. Jadi kalau kita nak contohnya nak convert semua jadi Islamik, mungkin tak cukup dari segi pelaburannya. Jadi yang konvensional tu masih ada, ya, tetapi kita bagi pilihan kepada ahli kita, sesiapa yang nak simpanan mereka diuruskan mengikut prinsip syariah, kita sediakan pilihan yang mana kita asingkan dari segi pelaburannya. Jadi apa isu yang paling utama setelah kita kata dah pelaburan beretika? Sebenarnya isu yang paling utama yang tingkat adalah pelaburan-pelaburan KWSP di syarikat-syarikat perbankan konvensional di dalam dan luar negara. Itu yang pertama. Okey. So yang itu memang clear cut ataupun secara jelasnya terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berasaskan riba. Yang pertama. Kedua je, KWSP ni sebab dia bila melabur, dia nak melabur boleh kata hampir 50% pelaburannya mestilah instrumen-instrumen yang selamat. Apa instrumen-instrumen yang selamat? Maksudnya dia punya modalnya mestilah terjamin. Dalam masa sama dia akan memberi pendapatan. So semuanya macam mana yang wujud di pasaran? Bond lah. So hampir 50%. Kalau dulu lagi banyak. Tapi yang sekarang ni hampir 50% pelaburan di dalam instrumen-instrumen bond ni. So bond ni kalau di Malaysia kita ada dua yang diterbitkan oleh kerajaan. Satu MGS, National Government Security. Yang ini yang konvensional. Tapi yang Islamik ada juga. GII selalu orang panggil. Kita panggil Government Investment Issue. Yang ini berdasarkan prinsip syariah lah. Tetapi yang MJS tu masih EPF labur. So yang ini antara instrumen yang terbesar atau pelaburan yang antara yang terbesar di Malaysia, di KWSP yang kita buat, di samping pelaburan yang jenis yang sama juga di luar negara. Okey, dan inilah yang akan memberi pulangan dalam bentuk dividen kepada ahli. Okey. Itu yang kedua. Ketiganya ialah pelaburan-pelaburan di dalam syarikat-syarikat insurans. Di Selangor kita ada fatwa kan, insurans konvensional haram. Okey. So pelaburan-pelaburan ni pun banyak juga.
So masih ada, walaupun tak ada dari segi minuman kerasnya tak ada, apa tadi perjudian tak ada, tapi benda-benda yang melibatkan riba ni masih banyak. Sebab tu yang kita wujudkan pilihan akaun yang kita panggil akaun simpanan syariah lah pada tahun 2017. Oh 2017. Maknanya Ustaz dah masuk lah. Saya masuk ke BSP tu untuk ni lah antaranya. Yang orang banyak ni pahala. Alhamdulillah, insya-Allah. Mengislamisan. Ramai betul ni. Okey, kalau beza konvensional dengan Islamik tu apa dia punya bezanya? Okey. Ya, yang paling utamanya sekali, akaun konvensional ni kita kata secara default, maknanya ahli tak boleh pilih dah. Kalau jadi ahli kod SP-nya, itulah akaun yang kita akan bagi secara automatik. Oh, okey. Kalau nak tukar, mereka sendiri yang kena buat pertukaran. Pilih akaun syariah. Oh, pilih akaun Okey, syariah. itu yang pertama. So, sebab ahli KWSP ni kebanyakannya ada yang boleh kita katakan hampir tak sedar yang dia jadi ahli KWSP. Sebab apa? Sebab dia tak perlu datang ke KWSP di cawangan untuk daftar sebagai ahli KWSP. Sebagaimana mereka jadi ahli KWSP, kebanyakan mereka jadi ahli KWSP apabila mereka pertama kali bekerja, majikan dia potong daripada dia punya gaji untuk mencarungkan KWSP dan juga ada sumbangan daripada majikan. Carangan pertama tu apabila KWSP terima je dan kita lihat, oh, pekerja ni tak ada akaun lagi. Kita create terus. Buka ke akaun KWSP. Itu yang Datuk ramai tak sedar dia ada akaun. Dia tak sedar pun dia ahli KWSP. Dan bila dia tak sedar dia ahli KWSP, itu pun dia tak tahu pun wujudnya akaun patuh syariah. Itu kita punya dilema lah sebenarnya. Dia tak pegang duit. Dan duit tu dia tak bukan dia cara majikan yang masyarakat. Okey. Dan dengan sebab itu bila nak menukar syariah ni cabaran dia besar lah, sebab yang tu pun basic pun dia orang tak tahu so kan. kita cabaran kita lah nak sampaikan maklumat wahai ahli KWSP yang bergaris besar khususnya, kita ada akaun patuh syariah. Itu cabaran utama. Ustaz, ada orang tanya saya, dia kata dulu konvensional, sebelum 2017. Dia masuk 2017, dia masuk ke Islamik. Macam mana dengan, adakah nanti bila dia nak keluar umur 50 tu, adakah duit yang tu halal semua boleh dimakan? Yang sebelum 2017? Yes, ataupun ada portion dia yang boleh. Macam mana? Okey, sebelum kita nak wujudkan akaun patuh syariah ni, kita dah mendapatkan fatwa lah sebenarnya. Dan Selangor pun dah keluarkan fatwa yang sama pada tahun 2015. Sebab sebelum wujud simpanan syariah tu banyak ustaz-ustaz penceramah-penceramah advice ahli KWSP ni secara tak rasmi kata, apabila buat pengeluaran nanti kena buat pembersihan. Dia kata 50%, 70% dividen dan sebagainya kan. Okey. Jadi kita tak nak lah ada banyak sangat pandangan yang boleh mengelirukan ahli kita. Okey. Dalam masa sama sebelum 2017 mereka tu pertamanya terpaksa mencarum secara mandatory. Kebanyakannya lah, majoritinya. Mereka tak ada pilihan pula akaun mereka diurus secara mengikut prinsip syariah. Kan? Okey. Jadi bila kita pergi pertama sekali kita pergi majlis kebangsaan lah, patut kebangsaan kan. Hari warga Islam. Kita tanya pandangan mereka, pertama sekali perlu ke KWSP ni bersihkan dulu, buat penyucian dividen. Ahli-ahli kita yang beragama Islam ni nak bertukar kepada akaun syariah ni. So kita dapat fatwa kata tak perlu. Tak diwajibkan. Okey. Dan ahli sendiri pun kita ada di KWSP kita ada jawatan kuasa penasihat syariah. Kita dapatkan pandangan juga, perlu ke ahli-ahli ni sendiri membuat pembersihan dividen untuk simpan dividen-dividen yang diterima sebelum adanya akaun syariah ni. So kita keluarkan pandangan kata tak perlu juga. Okey. Tetapi apabila dah wujudnya akaun syariah ni, kalau mereka masih belum bertukar, yang ini isu dia. Okay? Betul. Okay? So contohnya dah ada akaun patuh syariah. Dan mereka tahu pun wujudnya akaun patuh syariah, akaun simpanan syariah di KWSP, tapi mereka tak tukar. Sampai ke hari ni tak tukar. Kalau sampai hari ni tak tukar, maksudnya dividen 2017 sampailah dividen 2022 tu mereka terima dividen konvensional yang tak patuh syariah. Dia bercampur sebenarnya, sebab walaupun dia adalah pelaburan konvensional, ada juga pelaburan yang patuh syariah. Itu kita tak nafikan. Disebabkan itu, di pihak kami di KWSP, kita nasihatkan ahli kita akan bagi tahu. Ahli beragama Islam, akaun masih konvensional, tak bertukar kepada akaun syariah, kita nasihatkan mereka untuk membuat penyucian dividen. Dan kita bagi tahu kadarnya setiap tahun. Sebagai contoh, untuk dividen 2022, kita nasihatkan ahli untuk bersihkan sebanyak 73%. 73. Daripada dividen 5.45%. 5.35 pada tahun 2022. 73% tu perlu dibersihkan. Okey, jap Ustaz. So potong. Okey. Ada orang datang dekat pejabat zakat. Okey. Dia memang tak masuk, ini the real story. Dia memang tak mencarum langsung dekat Islamik. Dia punya reason sebab dividen sikit. Okey, jadi bila dia keluarkan duit tu,
dia nak keluarkan bukan dalam 600,000 lebih. Okey, jadi bila dia nak keluarkan duit KWSP tu, dia kata berapa yang dia kena zakat? Zakat ke? Zakat ke buat pencucian dividen? Zakat, zakat. Dia kata dia nak bayar zakat sebab dia tak tahu pun. Kalau zakat tu sebenarnya kita di KWSP, berapa persen? kami di KWSP kita jaranglah kita bagi nasihat pasal zakat sebenarnya. Pasal zakat ni kita akan kata pergi dapatkan nasihat daripada Lembaga Zakat Selangor. Tetapi secara prinsipnya kita pun dapatkan pandangan daripada Lembaga Zakat Selangor juga. Sebab kita tengok Lembaga Zakat Selangor ada bagi nasihat ataupun bagi pandangan. Dia kata kalau apa-apa dividen yang diterima sebelum ada akaun syariah, bayar zakat kesemuanya lah. Tak perlu buat diasingkan, maknanya ini amount kena dibuat penyucian dividen, yang ni dibayar zakat. Betul. Tak ada benda tu. Seingat saya lah bila saya rujuk pada Lembaga Zakat Selangor. Tetapi dividen-dividen yang diterima selepas 2017 kalau masih lagi dengan konvensional, perlu dibuat sebelum bayar zakat tu, kena buat penyucian dividen terlebih dahulu. Kena istilahnya pengasingan. Pengasingan lah, kita asingkan. So berapa? Okay. Sebenarnya di KWSP kita hanya advise setiap tahun tu bila kita declare dividen. So contohnya pada 2016 baru 64% lah. Kita nasihatkan 64% berdasarkan data kita. Tapi pada hari ini dah 73%. Jadi kita sebenarnya yang sebaik-baiknya ahli dapatkan penyata penyata KWSP dia daripada 2017 hingga dah sekarang. Benda tu boleh dapat dalam aplikasi iAccount kita panggil pun ada, di kaunter pun boleh. Selalunya kita akan bagi 7 tahun ke belakang lah. Kalau perlu lebih, kena buat surat. Okay. So kita akan bagi, so berdasarkan penyata tu tengok dividen pada tahun tersebut dan berapa kadar penyucian dividen yang KWSP maklumkan. Buat pembersihan berdasarkan peratus tersebut. Dia kena refer KWSP dulu untuk dapatkan kadar penyucian dividen dan juga berapakah dividen yang kita kreditkan ke akaun. Sebab kan ada satu amount ke Ustaz? Kita tak boleh nak ibah begitulah. Buat masa ni kita tak buat begitu. Okey lah, tak ada. Sebab orang kan bila dia datang dekat jabatan dia kata kadang you all tak tahu ke macam tu. You all sepatutnya kena tahulah apa benda lah bla bla. Dia akan minta buat zakat sendiri yang kena tahu. Sebab sebenarnya kita nasihatkan, of course kita sebenarnya nak dia pilih akaun syariah. Tapi kalau mereka tak nak juga, kita boleh buat apa kan. Tapi penyucian dividen tu kalau boleh, walaupun tak boleh buat pengeluaran di simpanan KWSP lagi, tetapi setiap tahun tu buatlah penyucian dividen tu menggunakan duit yang lain dan sumber yang lain. Yang pentingnya supaya dividen yang ada yang tinggal tu adalah dividen yang boleh kita kata bersih lah. Kita tak nak kata patut syariah pun kan. Tapi tanggungjawab dia tidaklah maknanya berpanjangan sampai kemungkinan dia akan compound. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Maknanya Ustaz, boleh tak kalau kami nak cakap 70% daripada dividen tu perlu dikeluarkan, perlu dibersihkan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh juga. Okey. Sekarang ni 70% yang tak patut syariah lah. Yang untuk dividen 2022 saja. Sebab dia bergantung, pelaburan kita ni berubah-ubah. Ya, 73. Pulangan yang kita dapat daripada setiap pelaburan tu pun bergantung pada prestasi pasaran pada tahun tersebut. So dia berubah-ubah tu. Jadi dia tak akan kekal sama. Bahasa mudah dia kalau yang tahun lepas punya ni 27% dividen yang diperolehi daripada akaun konvensional tu yang patut syariah. Betul. So, sebahagian besarnya adalah yang tak patut syariah, yang alright. Patutnya lah. Okey, dia balik pada Ustaz Indra pula. Okey. Orang ramai kot ada true story ke kan, orang dapat duit riba ke, dia nak bagi dekat siapa, dia tak tahu adakah kalau bagi dekat Baitul Mal ni, Baitul Mal buat apa duit tu, jadi sah ke, jadi bersih ke. Ada ramai Ustaz, saya sendiri ada orang datang jumpa, dia bawa duit rasuah, dia nak bayar zakat sebab dia nak guna duit tu. Ini betul saya yang terima. Ni bukan cerita lawak-lawak Ustaz. Kadang-kadang apa program ni, sebab orang tu bawa duit 45,000. Memang saya ingat kan. Lepas tu bila dia dah bayar, dia kata saya nak bayar zakat. Saya pun print lah receipt masa tu. Lepas tu kita dah bagi receipt, sekarang tu dia tengok belakang, tak ada orang. Ustaz ke dia tanya. Sebab kita botak macam ni kan. Ikutlah nak panggil apa. Saya nak tanya lah, kalau duit orang bagi, kalau kita bayar zakat, okey kan? Okey. Tapi ni duit orang bagi. Lepas tu saya jawab, duit rasuah ke? Lebih kurang lah. Jadi kita batalkan balik yang receipt tu. Lepas tu dia kata, Ustaz,
kawan saya kata nak guna duit ni kena bayar zakat dulu, baru boleh guna. Sudah, saya cakap panggillah kawan awak tu, panggil biar saya terangkan. Macam tu. Nak tanya ustaz lah, kalau macam orang pun tak tahu, kami pun senang kami nak channelkan pada individu yang bertanya, kata kalau duit zakat ni duit zakat, duit tak patut syariah ni kami nak halakan ke mana? Adakah boleh kami buat tu, buat ni atau bagi kepada Baitul Mal? Dan peranan Baitul Mal sendiri. Sebenarnya kan duit tak patut syariah ni bukan duit dia. Dia kena faham. Selalunya orang dia ingat bila dia terima duit tak patut syariah ni, dia anggap itu dah jadi milikan dia. Bila ustaz, Padahal dia usaha pun. Saya dengan cakap tak betul. Okay. Dia itu mindset yang kita kena tukar. Maksudnya bila dia menerima sesuatu harta yang tidak patut syariah, sama ada sumbernya itu daripada riba tadi ke, daripada insurans komersial ke, daripada kalau kita tengok dalam senarai di Suruhanjaya Security itu dah ada banyak. Termasuklah daripada hiburan yang tak selaras dengan syariah, perniagaan berasaskan tembakau, jual beli tidak patuh syariah. Itu semua adalah segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang itu memperoleh hasil daripada sumber tersebut. Jadi kalau menyanyi itu tak patuh syariah. sebab itu antara satu guideline yang disebut juga dalam Suruhanjaya Security adalah pendapatan daripada hiburan yang tidak berteraskan syariah. Itu clear. So saya kalau macam ni kita pulangkan baliklah kepada orang yang terlibat, sama ada segala sumber yang diperoleh itu benar-benar mengerti syariah atau tidak sebenarnya. Sebab bila dah disebut begitu, maknanya memang kita cenderung bahawa pendapatan daripada sumber tersebut dikategorikan sebagai tidak patuh syariah. So bila seseorang menerima duit tu, jadi secara mudahnya harta itu bukan milik dia. Jadi bila harta itu bukan milik dia, bermaksud dia perlu menyerahkan harta itu ke satu pihak yang berautoriti. Jadi pihak yang diberikan kuasa autoriti untuk menerima sumber-sumber daripada tidak patuh syariah ini, kalau di negara kita ni adalah Baitul Mal. Baitul Mal ini disebut dalam resolusi syariah dalam kewangan Islam pun disebut, dalam Suruhanjaya Security pun disebut, dan juga dalam fatwa pun ada dinyatakan yang Baitul Mal boleh menerima sumber yang tidak patuh syariah. Jadi maknanya di sini apabila seseorang itu dia ada duit macam ni, dia kena lupuskan lah. Maknanya dia kena asingkan dan dia kena serahkan kepada Baitul Mal kerana duit itu bukan duit dia. Okey. Dan niat, saya nak jelaskan juga, niat orang menyerahkan tu bukan niat sedekah. Kadang-kadang orang ingat bila dia bayar duit itu, dia dapat pahala. Sebab sebenarnya penyerahan harta itu bukan bersifat sedekah. Sebab duit itu bukan duit dia. Sedekah ini adalah harta kita. Kan kalau wakaf ni disebut harta yang kita paling sayang sekali yang kita wakafkan tu. Ataupun kalau kita sedekah adalah daripada sumber yang halal lah kan. Kemudian disedekahkan. Tapi kalau dalam konteks harta tidak syariah ini, bila harta itu bukan dia punya, dia kena asingkan dan dia kena lupuskan harta itu. Jadi bila dia lupuskan harta itu, dia tidak cukup setakat itu saja. Sebenarnya untuk dia mendapatkan pahala adalah dengan cara dia bertaubat lah, untuk tidak terus menjerumuskan diri dia dalam aktiviti tersebut. Baitul Mal dapat duit tu, Baitul Mal buat apa? Ini orang tanya. Memang aku ajar. Macam orang tanya pada lembaga zakat. Tak ustaz, banyak tadi. Tertebak banyak kali. Jadi senang tu lah. Dia kata dua master ada kasih baju putih pak. Sila ustaz, sila. Buat apa? Sebagai pihak berkuasa agama kan, samalah juga bila kita menerima wang zakat pun, sebagai pihak berkuasa agama, kita berautoriti untuk mengagihkan wang itu kepada asnaf yang 8 kalau zakat lah. Tapi kalau daripada duit tak patut syariah ini, secara prinsipnya bila Baitul Mal menerima, Baitul Mal gunakan juga untuk masalah umum. Maknanya duit itu jadi bersih. Ya, maksudnya bila dia dah masuk ke Baitul Mal, kita tak boleh kata wang tak patut syariah lagi. Sebaliknya istilahnya adalah itu adalah wang Baitul Mal. Jadi bila wang Baitul Mal, penggunaannya umum. Termasuklah untuk dakwah, untuk pembinaan infra, untuk bantuan dan untuk macam-macam lah. Perkara yang bersifat umum. Umum. Jadi dia tidak terhad seperti zakat. Kalau zakat dia ada penghususannya mengikut asnaf yang 8 kan. Tapi kalau Baitul Mal dia melangkaui lebih daripada itu. Jadi bila melangkaui lebih daripada itu, segala perkara yang kita nak sampaikan kepada orang dalam bentuk dakwah itu pun sebenarnya itu juga bersifat masalah lah, untuk orang faham
apa itu wang tidak patuh syariah umpamanya lah. Ataupun kita pergi dengan yang dalam konsep yang lebih besar, mungkin sampai boleh menyediakan satu infrastruktur dan sebagainya kalau kita mempunyai sumber yang banyak lah. Okey, selain daripada pejabat zakat, dekat mana lagi diorang boleh bayar wang tak patuh syariah ni? Diorang mana sama ada diorang kena pergi pejabat agama atau terus pergi kepada Jabatan Agama Islam atau pergi ke MAIS ke, dekat mana pejabat? Sekarang ni kita dah mempermudahkan masyarakat kan. Orang dia tak boleh kata dia tidak boleh menyerahkan wang tersebut. Okey. Sebab kita dah menyediakan infra yang sangat baik kepada masyarakat, boleh selalu online je. Maknanya boleh bayar secara online. Pun lah malu sangat nak tunjuk muka kan dia pernah terlibat dengan buan ayam merompak ke, ataupun dengan perkara-perkara riba dia dah banyak sangat makan dia haram kan. Jadi dia tak nak tunjuk muka. Boleh lupuskan ke Baitul Mal, bayar secara online. Serah pada online. Jadi ada akad dia tak? Tak ada. Dia biasa je. Maknanya umpama dia menyerahkan harta tersebut dan kemudian dapat resi bayaran, kemudian selesailah tanggungjawab dia. Dan yang paling penting macam saya sebut tadi, dia bertaubat lah untuk dia terus tidak terjerumus dengan aktiviti tersebut. Kalau kata macam contoh dia tak nak bayar dekat Baitul Mal. Betul. Dia nak pergi buat sendiri. Ada yang nak bayar terus kepada fakir miskin. Boleh tak? Boleh tak? Ini dia selalu orang dia punya stigma dia kat atas Baitul Mal ni cukup cukup tebal lah. Meluahkan dia prasangka buruk, duit dia tak sampai lah sebagainya kan. Sebenarnya memanglah perkara itu sebenarnya dibolehkan juga. Dalam fatwa pun even disebut salah satunya penerimanya juga adalah fakir miskin. Tapi macam saya sendiri mencadangkan supaya kalau kita nak bantu fakir miskin ni, sebaiknya gunalah duit halal ataupun gunalah duit zakat. Yang mana itu memang satu kewajipan kita untuk kita mengasingkan pendapatan kita sebanyak 2.5% tu untuk membantu asnaf-asnaf yang wajib dibantu. Tapi berbanding dengan wang Baitul Mal ataupun wang tidak patuh syariah ini, boleh saja serahkan kepada Baitul Mal sebagai pihak yang mengelola, bagi pihak ulul amri untuk menguruskannya mengikut maslahah. Dan kalau dia nak masukkan ke ataupun dia nak serahkan kepada fakir miskin ataupun mana-mana NGO dan sebagainya pun, sebenarnya bukanlah satu bentuk larangan, tetapi untuk membantu memudahkan menguruskan segala terimaan tidak patuh syariah itu dengan yakin dia dapat menyelesaikannya, sebaiknya serahkan kepada Baitul Mal. InsyaAllah kami boleh konsult mereka berapa banyak harta tidak patuh syariah yang ada dalam diri dia. Kita boleh sama-sama bantu, orang kata menasihati lah. Kadang-kadang orang ni dia perlu ada satu engagement. Instead dia nak membayar secara online, dia lebih suka berjumpa pada pegawai dan dia mendapatkan satu nasihat yang sesuai macam mana dia nak selesaikan. Kita jumpa banyak kes, Ustaz, orang yang terlibat daripada sumber yang tidak patuh syariah ini, yang melingkari kehidupan dia tu, orang kata sampai hampir 100% kehidupannya itu dipenuhi dengan sumber-sumber yang tidak patuh syariah. Macam mana dia nak bersihkan dalam keadaan dia tidak ada kemampuan? Mungkin kita boleh cadangkan dia bersihkan sedikit demi sedikit sehingga dia yakin yang dia dah selesaikan segala tanggungan tersebut. Boleh tak dia bagi kat Baitul Mal, tapi dia request pula. Dia request apa? Boleh tak duit ni yang saya yang Abang Syariah ni bagi dekat, contohlah buat jalan dekat kampung Tanjung Rambutan contoh. Boleh ke? Ini benda-benda yang di luar daripada ni lah. Tapi sebenarnya pernah ada benda tu. Pernah ada orang mohon supaya dicadangkan untuk diagihkan ke satu pihak. Sebenarnya Baitul Mal boleh saja mempertimbangkan perkara tersebut, tak ada masalah. Adakah Baitul Mal ni kalau di Selangor saja buat? Maknanya dia tak boleh pergi ke tempat lain? Tak, sebenarnya semua majlis negeri mempunyai kapasiti untuk menerima wang tidak patuh syariah. Bahkan saya rasa semua negeri hampir ada fatwa berkaitan dengan wang tidak patuh syariah yang diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi maknanya tidak ada masalah untuk mana-mana orang apabila dia bertransaksi dengan tidak patuh syariah ni, dia boleh serahkan kepada mana-mana Baitul Mal Majlis Agama Islam negeri masing-masing lah. Tak ada isu lah. Cumanya macam kutipan Baitul Mal di Selangor hanya boleh digunakan di Selangor ataupun boleh juga digunakan di negeri lain? Dari segi praktis kebanyakannya adalah untuk negeri Selangor lah. Negeri Selangor. Banyak ke duit tak patuh syariah? Tanya. Saya kalau saya melihat kepada keadaan tu, saya rasa banyak. Tapi bila kita duduk dalam masyarakat yang bercampur-campur ni, dia akan menyatakan masih banyak lagi yang belum diserahkan.
Dalam keadaan kehidupan masyarakat sekarang ni, kalau kita tengok dengan orang yang terlibat dengan rasuah yang begitu banyak, orang yang terlibat dengan scam sebagainya kan, memperdaya orang, mengambil harta orang dengan cara yang tak betul ni terlalu banyak. Sebenarnya kat luar sana masih lagi banyak sebenarnya. Kita dah rasa macam terimaan, contohnya kalau di Selangor ni kita terima lebih kurang dalam 1.5 juta hingga 2 juta setahun. Kita dah rasa macam banyak, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang berada di luar. Kita rasa macam 2 juta ni banyak ni, awang dah serah pada Baitul. Tapi itu kita pergi kepada individu-individu. Dan mungkin individu-individu itu pun bukan semua orang yang ada kesedaran, iman yang kuat nak menyerah kan. Sebab ini berkait apa dengan kekuatan iman kita ni. Dia dah dapat selonggok duit 100,000, 200,000. Kalau kita pun saya rasa goyang juga nak serahkan kan. Ustaz Amin lah, dia dah masuk Islamik kan, akaun syariah Islamik. Lepas tu sikit lah dividen dia pun patah balik konvensional, boleh kan? Okey, kalau dari segi peruntukan akta KBSP sendiri sebenarnya itu tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okey, once dia dah memilih, dia tak boleh benarkan. Tapi dia proses dia begini. Ahli kena memilih dulu, buat pendaftaran lah untuk bertukar kepada akaun syariah. Cumanya bila berbuat kuasa pertukaran tersebut, setakat ni pertukaran tersebut akan berbuat kuasa tahun berikutnya pada 1 Januari. Dalam tempoh tersebut, contoh katakan dia berdaftar tertukar tu pada bulan 6 2023, katakan tahun ni kan. Bila dia akan buka kuasa akaunnya pada akaun simpanan syariah 1 Januari 2024. Sebelum sampai 1 Januari 2024 tu dia boleh patah balik. Dia boleh batalkan lah dalam tempoh sekarang. Betul lah, dia maksimum dalam lebih kurang setahun lah. So kalau dia daftar hari ni, 3 beberapa hari je lagi lah nak buat kuasa. Tetapi selepas 1 Januari 2024, akaunnya dah berbuka kuasa sebagai akaun simpanan syariah, tak boleh batalkan lagi dah. Cuma soalan saya lah Ustaz Zahanan ni, ada ke macam tu? Ya macam mana? Ada. Okey, dia macam ni. Sebab dia ada 2 kategori ahli. Pertamanya, majoriti yang bertukar kepada akaun simpanan syariah ni, boleh kita kata 99% adalah ahli beragama Islam. Okey. 1% ni adalah ahli yang bukan beragama Islam. Ada juga yang bertukar kepada akaun syariah. Ada. Okey, sama ada mereka buat tu dalam keadaan mereka faham atau pertama kita pun wallahu alam. Okay? Tapi ada 1%. Okey. Jadi apabila setakat ni lah kita dah umumkan dividen, isytiharkan dividen 6 kali. Okey, memang setakat ni dividen syariah sedikit rendah daripada konvensional. Jadi pada waktu-waktu inilah akan ada mereka-mereka yang tak puas hati dengan dividen syariah ni, mereka nak minta tukar. Tapi dari segi peruntukan undang-undang atau yang sedia ada, selagi tak dibinda, tak dibenarkan tukar. Yang beragama Islam pun ada, tapi tak banyak lah ada. Ada tu ada. Kan? Umur. Okey, majoriti ahli yang telah pilih simpanan syariah umur dia adalah dalam lingkungan sampai 40 tahun lah, boleh saya katakan. Okey, itu majoriti dia. So ada yang memang minta, kata nak tukar, dia kata apa, dividen yang rendah, ataupun ada yang kata apa, pelaburan simpanan syariah ni apa, tidak patut syariah. Adalah isu-isu yang kepercayaan lah. Okay. Tetapi saya boleh katakan majoritinya tak ada masalah. Okay. Dan kadang-kadang kita terima, contohnya seorang-seorang daripada ahli parlimen pun ada juga. Kenapa? Sebab dia punya apa, mungkin dia parlimen Shah Alam contohnya kan. So ada ahli, ada penduduk-penduduk di situ komplain, kata dia nak tukar pada konvensional balik, KBSP tak benar kan. So dia bangkitkan persoalan tu di parlimen contohnya. Ada juga kita terima. So kita bagi tahulah tukar, kita tak membenarkan. Begitulah kita kata. Sebab tu pilihan tu memang dia yang buat. So kita tak boleh nak kata apa. Sebab tu saya beranggapan tadi sebenarnya di luar sana masih ramai lagi yang terlibat dengan unsur-unsur khilafah syariah. Itu belum lagi kalau kita campur tolak dengan bank-bank yang masih lagi menawarkan option kepada orang ramai untuk membuka akaun. Contohnya yang buka akaun tu orang Islam, yang menawarkan akaun tersebut ataupun pegawai bank yang menjual itu adalah orang Islam. Tapi mereka masih lagi menawarkan option kepada pelanggan. Nak buka akaun konvensional ke nak buka akaun Islam. So bila benda ni berlaku berterusan, bermaksud dakwah kita ni belum habis. Dan bermaksud
sumber tidak patuh syariah itu masih banyak lagi yang berada di luar. Tapi Ustaz nanti dia kata tak, bos saya suruh saya ni nak buat satu je, dia kata sudah. Itu yang saya punya pandangan. Kalau di pihak Baitul Mal ataupun di pihak MAIS sendiri, saya berpandangan supaya sebenarnya orang Islam tidak boleh ditawarkan option. Apabila mereka ingin membuka mana-mana akaun ataupun nak menyertai mana-mana skim perlindungan takaful, dia mesti takaful dan dia bukan insurans. Begitu juga kalau dia nak buka akaun, dia mesti akaun Islamik, bukan akaun konvensional. Tapi benda tu tidak berlaku begitu di negara kita. Di Malaysia ni Itu. sebenarnya banyak negeri dah keluarkan fatwa, contohnya dalam isu insurans konvensional yang mengatakan haram untuk rakyat Malaysia beragama Islam untuk mengambil insurans konvensional. Tetapi bagaimana benda tu ditamanya Aplikasikan, dari segi kesedaran satu, Ya. penguasaannya, benda-benda macam tu. Tu ada, bukan tak ada. Tapi perbankan tu belum ada lah. Tak ada lagi. Okey. Macam KBSP, Negeri Selangor Alhamdulillah. Jawatan pasal fatwa Negeri Selangor keluarkan fatwa 2015. Dia kata ahli yang beragama Islam wajib memilih akaun syariah. Ya, ada. Tetapi bagaimana penguasaannya dan sebagainya lah. Itu yang lebih Kalau penting. macam EPF dia monitor macam mana? Monitor dari segi apa tu? Yang syariah punya ni lah, daripada segi investment, so far memang dia memang always monitor lah. Okey. Bila kita perkenalkan sahaja akaun simpanan syariah ni, aspek yang paling pentingnya ialah tabik urus dia. Kita panggil ni tabik urus syariah. So benda pertama sekali yang kita buat adalah kita pindah akta KBSP 1901 tu, kita pindah pada tahun 2016 supaya apabila ada je akaun simpanan syariah ni, lembaga KBSP mesti mewujudkan jawatan kuasa penasihat syariah. Mesti. Dia dianggotai oleh paling kurang 3 ahli penasihat syariah. Sekarang ni kita ada 7. 7. Okey, itu pertama sekali. Keduanya ialah kita kena asingkan akaun yang patuh syariah dan akaun yang konvensional. Termasuklah dari segi pelaporannya. So pelaporannya siapa yang akan tentukan patuh syariah atau tidak jawatan kuasa penasihat syariah ni lah. Tapi sebelum tu pihak saya lah yang akan screen dulu, pastikan dia mematuhi polisi-polisi kita dari segi syariah, baru kita buat bentang daripada datang ke penasihat untuk kelulusan, untuk kepastian lah dia ni patuh syariah atau tidak. So proses tu dari segi tabik urus syariah tu kita dah ada dah untuk pastikan benda ni adalah kita panggil end to end patuh syariah lah, sehinggalah dividen yang kita isytiharkan setiap tahun. Oh macam tu. Maknanya kalau macam orang yang contoh dia sebelum ni konvensional, lepas tu bila dah masuk ke syariah, dividen yang konvensional tu pun dah masuk ke syariah tu jadi patuh syariah lah. Sebabnya yang fatwa yang pertama tadi saya sebut tadi kan, yang kita kata KBSP tak perlu bersihkan. Lepas tu fatwa tu pun jelaskan lagi, maknanya apa-apa yang sebelum tu dimaafkan lah. Sebab waktu tu ahli tak ada diberi pilihan pun, dan mencalonkan KBSP ni wajib. Mandatory. So, tanggungjawab kerajaan pada waktu itu adalah untuk mewujudkan pilihan lah. So dah ada sekarang. Sebelum tu umum balu lah. Membaluah lah, betul. Tak boleh nak buat apa pun. Okey. Maknanya clear lah kan. Sebelum ni pun orang tu ramai lah tanya orang apa. Cuma yang banyak orang still nanti dia tak puas hati dekat dia kita orang ni lah. Macam bila nak cakap tiap portion tadi tu, Macam mana? bila orang tu dia konvensional sekali, bila dia nak keluarkan tu memang dia tak masuk syariah langsung. Dia kata you all tak kira ke? Takkan ini yang you all tak tahu? Tu yang saya minta dia, kalau macam Ustaz kata, boleh tak kalau kami nak bagi tahu 70% dividen dan tu. Tapi bagi saya dia bertitik tolak dengan dia punya orang kata apa, kesedaran diri dia sendiri untuk memastikan orang tua tu cakap dalam hati, Allah apalah orang. Sepatutnya kalau dia berhati-hati dengan segala sumber perolehan dia akan sanggup mencari jalan macam mana dia nak menyelesaikan masalah tersebut. Bukan dia mengharapkan orang lain menyelesaikan masalah dia. Saya kadang bila yang itu memang berlaku. Diorang tanya maknanya berapa persen, cuma yang kami pernah jawab around 70% lah macam tu. Maknanya yang dividen tu perlu dikira itu saja yang untuk yang dibayar zakat, yang lain tu semua tak boleh. Dan kami pun bagi tahu dekat suruh masuk ke, hantar ke Baitul Mal. Cuma bila diorang request pula dekat kami, boleh tak kalau kami nak buat jabatan, duit tu tak salur ke Baitul Mal. Maknanya kalau selepas pada ni
orang tanya ke kami kena bagi kepada Baitul Mal. Itulah sebaik-baiknya lah punya chat. Okey. Maknanya dia tak ada akad. Sebab ini pun diorang banyak tanya. Ada akad dia tak? Kita nak bagi ni. Adakah saya bagi ni saya dapat pahala ke? Akad sedekah ke? Akad tu duit gue, bukan duit dia. Dapat harta tu pun tak ada akad. Tak ada akad. lah. Tiba-tiba nak macam akad. Ustaz, paling rekod nak Ustaz dapat berapa banyak? Kita ni banyak terima daripada individu tau. Bank atau masyarakat ni memang jarang lah. Ada tapi tak banyak lah. Kebanyakannya adalah daripada individu. Ini yang saya hormat lah, apabila ramai juga individu yang dia mempunyai keimanan yang tinggi ni. Dia sanggup nak membersihkan harta-harta dia. Dan benda ni bukan ada pada semua orang. Jadi bila kita tengok rekod kita, daripada saya dah mengendalikan Wanita Patut Syariah ni lebih 10 tahun dah. Daripada awal masuk tu memang itulah antara tas saya sampai sekarang. Masih lagi saya mengambil tahu perkara tersebut lah. Kan? Jadi makanan lah. Daripada awalnya dulu kita terima lebih pada 25,000 je setahun. Tapi sekarang alhamdulillah benda tu semakin banyak. Tapi sebenarnya target kita bukan semakin banyak. Patutnya target kita ni semakin kurang supaya masyarakat dah jauh daripada riba. Zero riba lah senang cakap kan. Tapi mungkin dakwah kita ni belum mencukupi, belum sampai. Mungkin ni hari ni kita buat macam ni supaya orang faham lah kan. Boleh tak kalau macam diorang bagi duit tu pada Baitul Mal, receipt tu boleh tak tolak dekat income tax? Oh tak ada. Tak. Kalau ada, ini saya dah bincang perkara ni. Kalau Ustaz, kami memang sebab kami banyak urusan dengan bank. Bank tanya saya. Dia kata ada tak Ustaz, kami nak channelkan duit tapi boleh tolak dengan tax. Takat ni tak ada lah. Tak ada. Ustaz kalau cepat-cepat buat Ustaz kontak saya. Betul. Sebenarnya saya baru bincang benda ni bulan lepas. Betul tak? Betul. Sebab sekarang kita tengah nak menguruskan peraturan kan. Satu peraturan. 3 bank. Dan kita pun bawa pandangan dia lah. Ada kata boleh ke dapat puncaran cukai. Dia pengen cukai ni bahasa lembutnya faedah duniawi lah. Kan? Boleh tak dia dapat faedah balik dengan apa yang dia telah serahkan kepada Baitul Mal tersebut sebagai betul satu sumbangan kan. So tapi bila kita bincang baru ni, dia kata ini bukan betul sumbangan sebenarnya. Ini adalah satu bentuk pelupusan. Jadi dia melupuskan hak, bukan hak dia pun, hak orang lain. Jadi dengan sebab itu dia tidak boleh mendapat apa-apa faedah daripada even sebenarnya kalau bank pun, kalau dia nak melupuskan sumber yang tidak patut syariah ini, bank pun sebenarnya tidak boleh dapat apa-apa kredit. Itu yang disebut dalam legislasi syariah pun. Bank lah request banyak kan? Kalau yang EPF dekat mana dia duit duit tak patut syariah tu. Okey, bagus soalan ni. Bila kita cakap pasal pelaburan yang patut syariah sendiri pelaburan patut syariah tu sendiri pun kadang-kadang dia akan terima bukan kerana dia terlibat dalam aktiviti patut syariah, tapi dia benda tu kita panggil secara incidental lah. Sebagai contoh, kadang-kadang bila kita melabur di luar negara, kita perlukan, kita ada cash kita kan, kita bawa ke luar negara, kita nak letak kat mana? Pasti kita kena buka account bank. Di luar negara tu nak cari account Islamik tu bukan senang lah. Melabur contohnya di US, mana ada Islamic Bank, so terpaksa buka conventional account. Bila kita buka conventional account, ada interestnya. Interest yang kita dapat tu, yang itu perlu kita ada proses penyucian je lah. Yang mana antaranya kita bagi kepada ahli bagi tujuan charity. Apa aktiviti charity yang kita buat kepada ahli? Kita ada 2 jenis lah, ataupun 3 sebenarnya. Pertamanya untuk diberi sebagai manfaat kematian, itu kita bagi kepada waris. Apabila ahli meninggal, KBSP akan bayar 2,500. Khairat kematian lah tu. Macam khairat kematian. So, antaranya duit yang kita gunakan adalah duit tu. Itu pertama. Kedua, ahli yang hilang upaya, kita bantu juga, kita bagi 5,000 one off. Kita bagi kepada waris jugalah. Dia duit tu bukan daripada simpanan dia lah maknanya. Ini daripada KBSP sendiri. Daripada pulangan yang tak perlu request. Tak ada, itu memang kita bagi. Kita dia tak ada request. Kita kalau meninggal waris lah. Bila waris waktu tu tak pengeluaran, waktu tu lagi bagi. Yang ketiganya ada juga ahli. Yang ni ahli ahli ni masih hidup. Bila dia tengok payslip dia, majikan dah tolak dah jauman. Tapi majikannya tak bayar kepada KBSP. Ada juga. Ni kes ni pun banyak juga. Dan kita dah ambil tindakan mahkamah, masa majikan ni pun mungkin dah bankrupt. Jadi dah tak ada cara nak dapatkan duit tu, padahal dah tolak pada gaji.
Yang ini pun kita akan gunakan. Maknanya KWSP bantu pencarum tu. Kena bantu pencarum. Kalau tidak, Itu pencarum cantik ahli tu. tu dizalimi. Yelah, betul. Gaji dah dipotong, duit tak masuk dalam Okey. yang tu Dia kita memang bantu. ada banyak berlaku ni. Yang itu. So antaranya kita guna duit tu. Majikan ahli. Yalah, kadang-kadang majikan-majikan ni dia potong lebih tak bayar. Betul. Ustaz, kalau macam tadi masuk ke Baitulmal, okey, duit tabatul syariah tu Baitulmal buat apa? Dia buat bangunan. Contohlah, boleh ke cakap bangunan apa yang ada contoh? Boleh ke? Tak boleh. Sebenarnya kita tak adalah sampai tahap buat bangunan pun. Macam saya cakap tadi, kita bukan terima sumber dalam jumlah sampai 30 juta, 40 juta yang membolehkan kita buat bangunan pun. Habis apa? Sebenarnya banyak. Kita Antaranya. agihkan dalam bentuk sumbangan lah kepada mana-mana permohonan. Dia sebenarnya kita kat Selangor ni kita tengok realiti lah. Walaupun lembaga zakat dia adalah satu institusi yang membantu menguruskan kepada asnaf, termasuklah mungkin kat situ asnaf fisabilillah, kan, yang dia punya sifatnya lebih umum. Tetapi ruang-ruang untuk mendapatkan sumbangan tu masih ada juga di tempat lain selain daripada lembaga zakat, iaitu melalui majlis itu sendiri, Baitulmal itu sendiri. Jadi dengan kemampuan yang ada tu lah, walaupun tak banyak, tapi sikit sebanyak sumbangan tu diagihkan. Terimaan yang kita terima yang menjadi wang Baitulmal itu juga sebahagiannya kita sumbangkan semula kepada masalah. Termasuklah contohnya bantuan untuk membaiki masjid, membaiki surau contohnya. So sebahagian sumbangannya itu memang kita bagilah kepada kalau tandas surau boleh tak? Tandas masjid, tandas boleh, sekolah. boleh juga. Tak Boleh rosak. tak kalau promo ni memang aku promo. Dia sebab apabila sifatnya itu masalah, dia bukanlah terhad kepada infra saja, tetapi yang bukan berbentuk infra pun boleh juga. Dia bantuan pendidikan ke. Kalau macam contoh ada orang hantar permohonan dekat kami, dia nak suruh terbaik pulih tandas. Boleh ke kami suruh channel ke Baitulmal? Boleh. Kalau Ustaz Indra ke majlis sendiri boleh, tak ada masalah. Sebab kami tandas kami tak buat. Zakat kami tak buat tandas. Kalau macam contoh bangunan sekolah, baik pulih sekolah, baik pulih surau, Walaupun sebahagian daripada surau, tapi tandas punya bahagian tu tak. tandas tu kita kalau boleh memang kita tak ambil. Memang kami avoid lah. Bukan kata kita berzalimi, sebab kita punya point is tak ada tandas, orang tetap juga solat. Kalau besarkan tempat wudu, okey. Sebab ramai Ustaz. Kalau yang minta, jadi saya dah ada channel, boleh ke channel tu juga bagi kepada wang tabatul syariat KWSP? Setakat ni kita polisi kita ialah supaya kalau boleh nak elakkan, kita pastikan sifar kebocoran lah, maksudnya duit tu kembali kepada ahli juga. So kita tak ada setakat ni. Di luar benda tu tak ada lah. KWSP. Tapi adalah baru-baru ni kita bagi CSR sikit. Itu baru sikit je lah. Tapi menggunakan duit tu. Bukan duit tu, tapi duit daripada KWSP sendiri lah. Itu ada kita bagi CSR. Adalah bantuan banjir itu kan yang selama tu adalah sikit-sikit. Tapi secara umumnya kita memang apa-apa di KWSP selain daripada pembelajaran yang dibenarkan adalah kembali kepada ahli sendiri. Balik. Clear lah, maknanya sedar cerita KWSP tak boleh. Jadi Baitulmal bukan kata kun. Yang Ustaz ni kata Azhan ni kata tak kan. Baik, bagus, pencerahan tu banyak lah kan. Cuma sebenarnya kalau nak minta Baitulmal bantu lebih, sebenarnya kenalah terima lebih. Betul. Itu je. Tanah tu sebenarnya. Jadi apabila ramai orang avoid pula Baitulmal tu ataupun mengelak daripada nak menyerah pada Baitulmal, macam mana Baitulmal nak membantu masyarakat? That's why kenapa kita menggalakkan masyarakat serahkan kepada Baitulmal supaya Baitulmal boleh pulangkan semula kepada masalah. Nanti kami viralkan Ustaz. Ramai betul, sebab kami bila kita pergi kat syarikat, orang tanya macam mana nak uruskan duit tabatul syariah. Kami okey, kami maknanya boleh lah nak sampaikan tu, cuma diorang ada request yang tertentu. Macam mana nak dihala kami? Contoh satu hospital. Hospital Kelang. Kalau rumah mayat dia tu saya nak tengok pun sedih. Zaman saya lahir 1976 dah cakap, ya Allah, macam mana nak buat, nak menunjuk zakat tak boleh. Sebab bercampur. Muslim dengan non-Muslim. Pokok ada duit tabatul syariah kan boleh hala dekat situ. Macam tu. Tapi saya boleh promokan. Tak adalah jadi masalah sangat kan. Mungkin
selepas pada ni saya rasa topik ni best lah. Jadi sebenarnya cabaran terbesar kami adalah untuk nak menggalakkan orang melupuskan terimaan tu. Sebab bila kita turun kepada masyarakat, memang boleh dikatakan hampir setiap orang tu sendiri pernah terlibat. Kejap. Adakah nama si pemberi duit riba ni dirahsiakan? Dia sebenarnya boleh memilih lah. Boleh memilih untuk merahsiakan pemberian itu, ataupun dia daftar dalam akaun kemudian dia bayar, tu pun tak ada masalah. Pengalaman Ustaz? Ada, dua-dua ada. Ada yang hamba Allah saja, ataupun dia sebab itu bila kita pasarkan, marketkan kepada masyarakat, kita paparkan dua-dua. Maknanya sistem ePay MAIS dan juga nombor akaun. Nombor akaun wang tidak patuh syariah itu sendiri yang berada di MAIS. Sebab nombor akaun tu memang nombor akaun yang berasingan. Jadi nombor akaun tu memang kalau orang masukkan wang ke dalam akaun tersebut, confirm pasti memang itu adalah daripada duit tidak patuh syariah. Tidaklah dia menjadi satu terimaan yang tidak dikenal pasti. Tapi kalau orang yang tidak mahu declare namanya, dia boleh menyerahkan begitu. Tapi kalau orang yang tak ada masalah pun, dia nak declare nama dia sebagai pembayar, jadi boleh saja daftar sistem ePay MAIS tu dan kemudian buat bayaran. Jadi saya sebenarnya menggalakkan untuk declare lah supaya mereka ada bukti bayaran, dan dia dapat resit balik sebagainya, untuk dia memastikan diri dia tu dah benar-benar yakin yang dia telah melupuskan harta-harta tak patuh syariah tersebut lah. Cuma terima bayaran guna kredit kad? Kredit kad tidak. Tak ada. Kita memang debit je lah semua. Zakat ni kalau bayar zakat guna kredit kad hanya Islamik saja. Bagus. Dan Islamik kita tak accept lah. Itu kan nak buat komplain tu. Saya nak bayar zakat pun benda baik ni pun betul. Nak cakap macam mana orang ambil hukum tu macam Aci asal boleh. Orang tak meletakkan, cuba letakkan contoh, boleh tak orang tu pakai kereta Beza contoh kan, saya nak samakan dengan kereta Mercedes, mana boleh. Orang marah. Jadi benda-benda yang macam tu. Macam kami dekat zakat, harta haram consider tak boleh. Cuma ada orang tanya, tu yang saya duduk tanya ustaz tu, dia kerja pilot, dia bawa Ustaz Amin pergi berdakwah semua kan. Jadi benda yang dia buat tu adalah benda baik, tapi dia bawa tu ada arak, sebab mesti ada arak dekat dalam tu untuk passenger. Dekat situ cara dia nak bersihkan harta dia dengan dia bayar zakat. Itu yang tapi kalau daripada segi ustaz tadi, ustaz kata macam kami pernah bincang benda ni sebelum ni. Dalam masa tu kita bincang dengan Persatuan Anak-anak Kapal yang bekerja sebagai pramugari ni kan. Dia orang lagi lah memang kadang-kadang terlibat surf arak dalam kapal terbang kan. Pada masa itu kita menasihatkan paling lemah cara yang mereka boleh buat untuk tidak mampu untuk berhenti kerja pada masa itu adalah supaya buat satu jadual roster tu untuk tidak dia surf arak dalam kapal terbang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mereka menyemak aktiviti syarikat tersebut. Berapa peratus sumber yang diperolehi keuntungan syarikat itu adalah daripada tidak patuh syariah. Contohnya dalam 100% keuntungan syarikat itu mungkin hanya 20% sahaja yang tidak patuh syariah. Jadi bila 20% sahaja yang tidak patuh syariah, gaji dia tu 20%-nya itu boleh dilupuskan sebagai tidak patuh syariah. Pada masa itu kita bincangkan begitulah. Sebab untuk dia nak contohnya berhenti kerja dan sebagainya, menyebabkan mungkin dia tidak akan dapat pekerjaan lain sebagainya kan, ataupun dia memakan masa yang lama untuk dia mencari kerja lain dan sebagainya. Jadi itu cara yang paling kurang mereka boleh buat lah untuk selesaikan liability tersebut. Mungkin perkara ini juga boleh diaplikasikan kepada pilot tadi yang bawa kapal terbang. Mereka menyemak berapa pendapatan daripada syarikat berkenaan yang tidak patuh syariah. Kita tak mahu sebutlah apa syarikat-syarikat penerbangan sebut, tapi mungkin kita boleh tahu boleh kita semak pendapatan syarikat umpamanya apabila diisytiharkan 10%, 20% daripada semua tidak patuh syariah, atau mungkin lebih daripada itu dan sebagainya. Kita tengoklah supaya dia mampu untuk menyelesaikan, dan kemudian yang halal tu diambil lah sebagai gaji pendapatan dia. Kami ada soalan lagi macam dia artis, okay? Dia kerja dia bukanlah kerja, okay? Sumber dia menyanyi, okay? Tadi ustaz kata dah menyanyi tu dah consider tak boleh, okay? Tapi dia tu buat bisnes lain. Bisnes lain tu hanya top up juga, maknanya sama naik.
Maksudnya contoh income dia menyanyi RM20,000 sebulan. Income dia bisnes lain ni RM20,000 sebulan. Jadi dia nak mengucikan harta dia tu, dia kata dia nak bayar zakat. Adakah benda tu boleh atau memang tak boleh langsung? Sebab saya punya concern, kalau dia memang 100% dia menyanyi, Ustaz kata dia pun memang tak boleh kan. Kami pun tak boleh. Tapi kalau dia ada bisnes, dia ada bisnes, memang bisnes dia pun maju juga, nyanyi tu sampingan, adakah benda tu boleh? Atau harta syubhat macam mana? Saya percaya yang sumber yang dia dapat dengan aktiviti perniagaan dia tu adalah boleh kita katakan sebagai patuh syariah. Dan itu yang kalau sampai waktu wajib bayar zakat ni, mana dia kena bayar zakat lah. Kan berbanding dengan terimaan daripada hiburan tadi tu. Dan hiburan ni sebenarnya untuk kita klasifikasikan ia sebagai tidak selaras dengan syariah pun satu benda yang subjektif sebenarnya. Bukan satu benda yang mudah kan. Saya Ustaz, ada orang tanya, saya memang menghiburkan orang, tapi time solat saya minta semua semayang. Apa tidak ada auto pun tak ada paling tanya macam lah soalan orang ni. Cuba tanya soalan yang benar-benar sikit. Tanya ada tak kubur dua ada dia apa? Ada tak? Saya share pribadi lah. Alright. Kalau segi hiburan ni luas, betul. bukan sekadar menyanyi. Especially bila ada social media dan macam-macam lah sekarang ni yang trending dan sebagainya. Benda tu adalah hiburan. Secara umumnya memang tujuannya hiburan. Orang datang untuk kerana nak tengok live pun sebab orang rasa benda tu ada satu hiburan, bukan untuk dapatkan maklumat ke apa. Terhibur, masa kosong dia ada tengok. Okay. Tapi hiburan ni dia ada benda-benda yang boleh menyebabkan dia okey dari segi hukumnya. Tapi ada yang akan menyebabkan benda tu daripada mungkin asalnya hukumnya harus tapi jadi haram atau makruh sebelum ke haram. Kan? Benda betul yang nak diteliti. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya, kita tak berani nak kata haram macam tu je. Sebab dia banyak menyebabkan benda-benda lain. Kan? Contohnya kalau lelaki dengan wanita menyanyi, kita cakap pasal menyanyi ni kan. Sama lah hukum dia. Mungkin berbeza. Kan? Ataupun waktu dia menyanyi. Kan? Ataupun benda yang diucapkan masa menyanyi, lirik lagu dan sebagainya. Cara nyanyi disampaikan, penampilannya kan. Apa kita panggil message yang dibawa. Benda-benda tu kena nak fikir. Lagi satu di Malaysia kalau kita cakap pasal hiburan, ada punya akta-akta dan sebagainya, ada guideline dikeluarkan JAKI dan sebagainya kan. So benda-benda tu saya perlu dan fikir lah kalau sebelum nak kata haram apa semua kan. Daripada saya cover bila orang tanya, saya pun ada tak ruang saya nak tanya macam ni. Jadi dapat dah nampak lah cerdas. Terima kasih kan semua. Mungkin ni untuk yang terakhir lah, mungkin saranan Ustaz dah, Ustaz Indra, sebab macam mana kita nak sarankan pada orang-orang yang masih pegang lagi wang tak betul syariah tu. Mungkin sedikit nasihat ke macam mana ke Ustaz? Macam saya cakap tadi lah, sebenarnya boleh dikatakan hampir sebahagian besar masyarakat kita ni masih lagi terlibat dengan unsur-unsur tidak betul syariah. Dan mungkin yang betul-betul nak memastikan diri dia langsung tidak terlibat dengan aktiviti tidak patut syariah ni mungkin masih kurang. Jadi disebabkan itu, maka mereka-mereka yang masih lagi terlibat dengan unsur-unsur tidak patut syariah ni, yang pertama dia kena stop lah untuk tidak langsung terlibat dengan aktiviti-aktiviti tidak patut syariah, sama ada dari sudut penyimpanan ke, aktiviti perniagaan ke, cara dia memperoleh harta ke dan sebagainya. Maksudnya kena stop daripada yang tidak patut syariah. Dan kalau pun telah terima wang tersebut, yang pertama tadi dia kena stop. Yang kedua, kalau dia telah terima dan telah pun digunakan untuk faedah diri dia dengan anggota keluarga dia, jadi dia kena lupuskanlah segala terimaan-terimaan yang pernah dia terlibat sebelum ni. Dan kalau terimaan tu pula bersifat mendatang, yang dia akan terima akan datang ni, contohnya ada dividen-dividen besar yang dia akan terima, insya-Allah kan, nak masuk Januari nanti ni kan. Kan, jadi dia kena set kuat dalam minda dia sekarang untuk dia mengasingkan, dia mendapatkan pengetahuan bagaimana dia nak melupuskan, ke mana dia nak lupuskan. Jadi Baitul Mal menyediakan prasarana tersebut untuk umat Islam melupuskan harta-harta tidak patuh syariah yang diperolehi. Jadi mudah saja sekarang buka laman web MAIS,
ataupun zakat sendiri pun menyediakan infak tersebut dan boleh bayar di kaunter-kaunter zakat ataupun boleh bayar di Majlis Selangor melalui online ataupun datang ke pejabat kami untuk mendapatkan konsultasi lah. Untuk nak kira berapa sumber-sumber tidak patuh syariah, kemusykilan-kemusykilan yang berlaku dan sebagainya, dan mungkin mendapatkan pandangan daripada kami lah, insyaAllah, sebagai panduan. Maknanya kalau orang tu dia nak pergi, boleh pergi dekat pejabat-pejabat agama daerah. Ya, di Pejabat Agama Islam daerah ada cawangan-cawangan kami, iaitu dipanggil unit Baitul Mal Daerah, ya, ataupun datang ke pejabat sendiri, ceritakanlah apa sumber yang diperlui dan sebagainya, dan kemudian insyaAllah kami akan bantu sebaik mungkin supaya orang kata apa dapat merumuskan liability diri masing-masing. Dia kadang-kadang macam orang kita ni kadang-kadang dia nak ingat balik masa silam dia yang dia pernah terlibat dengan transaksi tersebut, dia mengambil masa yang lama lah. That's why kita boleh mencadangkan benda ini dilupuskan sedikit demi sedikit dan sebagainya, sehingga dia yakin yang dia dah langsung tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti tidak patuh syariah inilah. Ustaz, Ustaz, yang terakhir lah, kan, saranan Ustaz mana-mana orang yang pada yang fasih konvensional ni, suruh dia jadi nak apa kempen ke, sikit perasaan Ustaz. Yang terakhir. Jadi seperti saya sebut tadi, kalau dari segi fatwanya kita dah ada fatwa, ya. Tentang kuasa fatwa Negeri Selangor pun telah keluarkan mengatakan supaya ahli KBSP yang beragama Islam, khususnya yang di Selangor lah, sebenarnya majoriti ahli KBSP di Selangor dan wilayah. Inilah majoritinya. Kalau mereka yang di wilayah dan Selangor ni dah tukar kepada simpan acara, memang akan meningkat banyak lah. Ya ke? Masih ramai lah yang setakat ni baru kalau ahli yang beragama Islam saja dalam 20%. Di Selangor dalam 22%. Maknanya 80%. 80% yang tidak bertukar, yang belum tukar. So sebenarnya peranan banyak pihak sebenarnya. Sebab ini yang paling penting sekali ialah maklumat ni kena sampai kepada ahli. Yang itu je kita risau tak sampai. Di KBSP kita ada peranan kita buat, dan juga Lembaga Zakat Selangor, Baitul Mal pun kan, bila berinteraksi dengan rakyat Malaysia yang beragama Islam secara umumnya kan, saya boleh katakan kalau yang datang tu mesti dia ada akaun KBSP lah. Yes. Kecuali dia makan kita dengan gajah. Bencin dah tak ada lah. So antara persoalan yang mungkin kita boleh timbulkan adalah tentang akaun syariah ni lah kan. Kalau dia masih lagi mencarum, dah tukar ke belum kan. So kita perlukan lebih ramai lagi ejen-ejen kami ni yang bantu kami untuk sampaikan maklumat. Itu yang pertama lah. Jadi keduanya ialah kalau mereka yang dah ada maklumat, dah tahu, cepat-cepat tukar. Khususnya yang beragama Islam ni lah. Sebabnya tadi isu ni ialah dividen yang diterima itulah dividen yang bercampur antara yang patuh syariah dan tak patuh syariah, dan majoriti setakat rekod kami ni majoriti dah sampai tahun yang 2020 jadi sampai 73% tak patuh syariah. Bila kita kata tak patuh, wang tidak patuh syariah tadi tu, itulah bendanya. Dia tak boleh nak manfaatkan. Maknanya waktu persaraan nanti itu bukan duit dia. Kan tu tadi konsep yang kita dah Indra pun dah buat kongsi tadi, maknanya itu bukan duit ahli. Sebab tu dia kena lupuskan, dia kena serahkan pada Baitul Mal. Jadi dia abang kata apa, defeat purpose, tujuan kita menyimpan di KBSP, yang mana tujuannya untuk dimanfaatkan waktu persaraan. Jadi insyaAllah kita berharap lebih ramai lagi ahli yang beragama Islam di KBSP khususnya sedar tentang perkara ini. Cepat bertukar. Tu je. Dia bukan apa, sebab statement yang dua-dua Ustaz keluarkan yang baju putih berdua ni memang bagus sangat, sebab itu bukan duit dia. Tapi dia akan kata balik, ini duit aku yang cari dan korang yang cari. Itulah begitu. Jadi saya rasa terima kasih banyak-banyak Ustaz Amin, Ustaz Indra, kupasan yang menarik, dan kita jumpa lagi dalam rancangan PM Tepi.